Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izafiq bin Amri Nizam. Saya mewakili daripada kumpulan G yang terdiri daripada Amira Syakira Adriana, Aim Faika dan Dayana Patrisha. Tajuk yang kami akan bentangkan ialah peradaban kontemporari, iaitu membina peradaban kacukan global. Yang pertama adalah pengenalan. Definisi peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa atau kemajuan sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Selain daripada itu, definisi kontemporari ialah pada masa yang sama, semasa atau sesama, iaitu perkara yang sedang berlaku dalam tempoh masa yang sama, iaitu kemajuan yang berlaku sekarang. Yang seterusnya adalah membina peradaban kacukan global. Yang pertama adalah globalisasi, bermaksud dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang kedua adalah kacukan global adalah salah satu daripada globalisasi yang dibawa oleh budaya luar, sama ada barat ataupun timur. Yang ketiga, perkara ini mempunyai kesan dan impak yang positif dan negatif. Yang terakhir adalah perkembangan kontemporari global dapat memasuki ke seluruh negara tanpa batas melalui perkembangan telekomunikasi dan media sosial. Hegemoni dan globalisasi barat, dia ada 5, iaitu yang pertama adalah media, yang kedua adalah sains dan teknologi, ketiga sosial, keempat ekonomi dan terakhir adalah hak asasi manusia. Kalau daripada media, iaitu dia adalah penguasaan dan peranan media. Hampir keseluruhan media cetak dan elektronik dikuasai oleh masyarakat Yahudi dan Barat. Yang terakhir, berita yang disampaikan adalah berdasarkan perspektif mereka. Hai, nama saya Amira Syakira Adriana binti Syamsul, nometrik F2050. Seterusnya saya ingin mengatakan tentang sains dan teknologi, iaitu etika Islam adalah hasil pemikiran Muslim terhadap nilai tingkah laku manusia. Kedua, pemikiran ini melibatkan asas Islam dalam akhlak Islam, iaitu Hulu al-Islamiyah. Seterusnya, dari segi ekonomi pula, ekonomi negara-negara Malaysia terpaksa bergantung kepada negara kuasa lebih besar. Kedua, modal besar mempunyai rangkaian di seluruh dunia menguasai ekonomi negara kecil. Ketiga, syarikat multinasional barat menguasai sepenuhnya perdagangan antarabangsa. Keempat, syarikat ini menguasai penggunaan sumber asli, pengeluaran hasil perindustrian serta perkembangan sains dan teknologi. Keempat, wujudnya institusi global di bawah pengaruh barat seperti International Monetary Fund, iaitu IMF, Bank Dunia serta WTO. Akhir sekali adalah politik, iaitu kuasa politik dunia dikuasai oleh barat. Kedua, berjaya menjajah negara yang lemah dan mundur yang tidak sehaluan dengan mereka. Ketiga, menggunakan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk mengekalkan kuasa mereka. Keempat, sistem hubungan antarabangsa yang ada pada hari ini dicipta dan dikawal sepenuhnya oleh barat. Dan akhir sekali, undang-undang antarabangsa yang dicipta menyebelahi kepentingan barat. Selain itu, sosial, iaitu keruntuhan akhlak. Contohnya, remaja ramai ikut budaya hedonisme. Kedua, hiburan menjadi pilihan utama, artis menjadi pujaan. Ketiga, budaya hip-hop, skinhead, gangster dan rebel. Keempat, gejala seks bebas. Kelima, memperjuangkan hak kebebasan. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia mula dibincangkan semasa berlakunya Perang Dunia Kedua sehingga terbentuknya piagam PBB yang disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights pada 10 Disember 1984. UDHR telah membahagi HAM kepada 4 kebebasan utama. Yang pertama, kebebasan daripada ketakutan. Yang kedua, kebebasan daripada kemahuan. Yang ketiga, kebebasan bersuara. Dan yang keempat, kebebasan kepercayaan. Akhir abad ke-20, HAM mengalami penggolakan yang dipengaruhi oleh negara kuasa besar. HAM tanpa batasan mula diamalkan dengan mengenepikan hukum agama.
H&M diolah mengikut apa yang difahami oleh Barat. Cabaran kontemporari peradaban manusia ada 4. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, keganasan. Yang ketiga, perubahan iklim. Dan yang keempat, teknologi. Kemiskinan pula terbahagi kepada 4 juga. Yang pertama, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meletakkan prinsip menawarkan kemiskinan melampau. Yang kedua, 100% daripada populasi manusia hidup dalam kemiskinan. Ketiga, kemiskinan merupakan fenomena yang diberi keutamaan untuk membanteras. Dan yang keempat, pendidikan turut berperanan sebagai penyelamat. Hai, saya Dana Patricia. Saya akan sambung tentang cabaran kontemporari peradaban manusia iaitu keganasan. Masalah keganasan yang berlaku begitu meluas. Penafian kebebasan asasi seperti politik, intelek dan psikologi juga membuka pintu keganasan. Selain itu, tekanan politik, kemudian tekanan psikologi dan pengalaman traumatik dan juga kebebasan intelek yang disekat. Cabaran yang seterusnya ialah perubahan iklim. Perubahan iklim tergolong dalam kategori mudarat yang terhasil daripada pengabaian maqasid. Apa itu maqasid? Maqasid ialah tujuan atau makna yang dikehendaki syarak yang mesti diusahakan untuk dicapai. Seterusnya, membuka pintu kepada manipulasi alam oleh manusia yang mengakibatkan pencemaran dan kemusnahan alam sekitar. Pencemaran yang dilakukan oleh manusia akan mempercepatkan lagi proses yang boleh memudaratkan. Seterusnya, pelepasan gas rumah hijau yang tidak terkawal dan juga pengemalan industri yang tidak mesra alam. Akhir sekali, cabarannya termasuklah teknologi. Ianya ialah cabaran terhadap survival manusia. Teknologi mampu mendatangkan kemudaratan sekiranya tidak dipantau. Kepintaran buatan manusia juga mampu mengambil alih sebahagian besar pekerjaan manusia. Cabaran-cabaran ini wajar diseliputi secara profesional dan diperkemaskan dengan kajian yang holistik kerana ia akan menentukan masa depan kita. Kepentingan peradaban global kepada negara. Dengan peradaban global ini dapat mewujudkan kesedaran, kesatuan serta kejujuran dalam diri rakyat Malaysia. Seterusnya, terjalinnya hubungan baik antara kaum. Kemudian, lebih bijak dalam mengekalkan keharmonian negara. Kesimpulan yang kita dapat daripada apa yang telah kita bincangkan ialah cabaran globalisasi terhadap ekonomi, budaya, teknologi dan politik besar serta mempunyai kesan yang positif dan negatif. Penerimaan terhadap perubahan perlulah menerimanya secara positif dan membina untuk kemajuan diri, keluarga, bangsa, agama dan negara. Kebaikan perlu dimanfaatkan dan dicontohi oleh semua rakyat, manakala keburukan perlu dijauhi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.